الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Boleh respon sikit sebelum kita mula, boleh respon sikit apa suara, macam mana suara, adakah suara dalam keadaan baik. Boleh komen sikit. Tengok ni Tafaqquh Fiddin, suara okey ke tak okey, boleh komen sikit ya. Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Minta maaf terlewat sikit daripada waktunya kerana ada setting sikit tadi, ada masalah sikit pada setting FB ni. Jadi sekarang alhamdulillah baru selesai dah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua peserta-peserta Tafaqquh Fiddin Yayasan Pahang. Alhamdulillah. Dan juga semua orang yang hadirlah, semua orang yang hadir dalam pengajian ini didoakan sentiasa sihat wal afiyah. Sentiasa sihat wal afiyah, sentiasa ceria insya-Allah. Dia di dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam kepada siapa yang beri salam tadi? Puan Nuraini Ali Hajah Wan Dayang, Puan Sanariyah Musa, Puan Suhaiza Ismail, Puan Azizah Umar, Puan Ruqyah Mahmud, Nur Latifah Alias, Puan Ruhaida, Puan Zabidah Zakaria, Ibnu Ripin Al-Lendi Hafizahullah, Puan Nuraini, dan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk kepada kitab barulah, jilid yang ke-7 Fiqh Manhaji, yang saya difahamkan ini adalah jilid yang terakhir untuk sesi bersama dengan penuntut-penuntut Tafaqquh Fiddin Masjid Afzan yang hebat-hebat belaka. Dan selepas pada ni insya-Allah mereka akan keluar daripada lulusan program Tafaqquh Fiddin Yayasan Pahang, insya-Allah akan keluar sebagai guru agama insya-Allah. Dan pengalaman belajar yang saya difahamkan 6 tahun adalah merupakan pengalaman yang cukup hebat, pengalaman belajar yang cukup sempurna. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari itu bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan akan terus kekal insya-Allah sampai kita dalam kubur nanti. InsyaAllah kita akan mendapat manfaat daripada ilmu. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu, bila mati anak Adam terputuslah amalan-amalannya, illa min thalath, melainkan daripada 3 perkara. Sadaqatin jariyah, pertama sekali sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat, wal waladus salih yad'u lah, dan anak yang saleh yang sentiasa mendoakan untuknya. Waalaikumsalam Puan Jamilah Salim. Baik, insya-Allah kita akan masuk kepada fasal hari ini, kitab yang jilid yang ke-7 daripada kitab Fiqh Manhaji, yang kita akan membincangkan tentang bab asy-syufa'ah. Sebelum tu insya-Allah kita boleh share dulu page Tafaqquh Fiddin Yayasan Pahang, supaya kita dapat luaskan lagi manfaat. Ramai di luar sana yang boleh mengambil manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini insya-Allah, dan kita menjadi wasilah, kitalah yang menjadi perantara sehingga orang lain dapat manfaat. Jadi boleh share dulu
kita punya page Tafaqquh Fiddin yang Sampahang ini, share dulu insya-Allah. Semua yang hadir di sini insya-Allah boleh share dulu video ini. Boleh disebarkan, luaskan lagi video ini insya-Allah, page ini, supaya semua dapat belajar bab syufa'ah pada pagi ini. Satu bab baru ya yang kita akan mengaji, iaitu bab syufa'ah. Apakah yang dikatakan sebagai asy-syufa'ah? Ya, kita biasa dengar asy-syafa'ah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kita akan belajar pagi ini salah satu daripada pengajian dalam bab muamalah, iaitu dipanggil sebagai babus syufa'ah. Jadi boleh share dulu page Tafaqquh Fiddin ini supaya orang lain pun dapat manfaat insya-Allah. Okey. Bismillah. Babus syufa'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luman aina syufa'ah. Ini dengan je bab syufa'ah ni. Syufa'ah 116. Okey, hari ini muka surat yang pertama, jilid yang ke-7, muka surat yang pertama insya-Allah. Kita akan baca babus syufa'ah, jilid yang ke-7, muka surat apa tu? 1461. Jilid yang ke-7, muka surat 1461. Naam. Okey. Bismillah. Kita dah share semua dah, ramai semua dah share. Alhamdulillah, sekarang ni kita akan mulakan pengajian kita insya-Allah. 1461 Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan baca di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Ta'rif as-syafa'ah. Menurut bahasa Arab, berasal daripada perkataan as-syafa' yang bermaksud menghimpun atau menggabung. Naam, ini dari segi bahasa lah. Al-wadu' al-lughawi, perletakan bahasa. Bila kita sebut asy-syufa'ah, maka dari segi sudut bahasa Arab, asy-syufa'ah ni kan kalimah yang berasal usul daripada kalimah Arab. Jadi apa makna terjemahannya dalam bahasa Arab? Makna asy-syafa' dengan makna ad-dhamm. Apa makna dhamm tadi? Gabung lah. Dia kata makna dhamm. Dhamm ni boleh makna peluk pun boleh, boleh makna bergabung pun boleh. Jadi asy-syafa' ini dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan makna ad-dhamm, iaitu gabung. Itu dari segi sudut bahasa. Naam. Baik. Dari segi istilah fuqaha, kita nak bahas dari segi istilah fuqaha. Ni yang penting ni. Apakah yang dimaknakan oleh para fuqaha dengan hukum asy-syufa'ah ini? Apakah yang fuqaha nak daripada hukum syufa'ah, ataupun kita panggil definasi syufa'ah itu di sisi fuqaha, di sisi ulama-ulama fiqh. Apa? Okey, bismillah. Syafa'ah menurut istilah para ulama fiqh ialah hak untuk memiliki sesuatu secara paksa. Okey, hak untuk memiliki sesuatu secara paksa. Sebab tu dia kata syufa'ah ini adalah satu hukum yang melanggar kepada hukum asal. Asalnya kita kalau nak memiliki barang seseorang, kita tak boleh paksa dia. Mesti kena ada redha orang itu. Sebab itu syufa'ah ini dia ibaratkan satu kelonggaran dalam Islam. Kelonggaran dalam Islam yang diberikan bahawa kita ini boleh memiliki sesuatu hak itu, suatu pemilikan itu, tetapi secara paksa.
Sepatutnya kita kalau nak memiliki satu barang dengan orang, sama ada kita beli. Tapi kalau orang tu tak nak jual, kita tak boleh belilah. Mesti ada persetujuan daripada orang yang nak menjual. Tetapi hak syafaah ini dalam keadaan kita boleh paksa dia untuk jual kepada kita. Dan dia wajib kena jual. Bahkan kalau dia tak nak jual, maka kita boleh refer kepada pemerintah, dan pemerintah boleh untuk memaksa orang tersebut untuk jual. Ini hak syafaah yang akan kita bincang, ya. Jadi dikata hak syafaah ini hakut tamalluk aqahri, hak pemilikan secara paksa, secara kuat maksudnya. Ayolah lagi. Diberikan kepada rakan kongsi lama untuk mengambil bahagian yang dimiliki oleh rakan kongsi baru. Okey, hak ini untuk siapa? Siapakah yang memiliki hak ini? Hak ini dimiliki oleh asy-syarik. Hak ini dimiliki oleh asy-syariqil qadim. Hak ini dimiliki oleh rakan kongsi yang lama. Rakan kongsi yang lama. Sebagai contoh, ambil ni. Apa charger? Lupa nak charge. Pula. Kejap tuan-tuan. Contoh dia, tuan-tuan. Kalau kita ini ada memiliki sebuah rumah, tapi berkongsi dua orang. Puan Nuraini Ali Zabiyah. Maknanya rumah itu asalnya berkongsi oleh dua orang. Puan Jamilah Salim dan juga Puan Nuraini Ali. Puan Nuraini Ali telah jual bahagian dia kerana dia nak pindah ke Sarawak. Lalu dia nak jual bahagian dia tu kepada seorang. Line internet tak, Ustaz, tak stabil lah. Oh, gitu pula. Tak stabil lah. Tak stabil. Tak, kan ni. Masih lagi ke? Masih masalah ke? Okey tak? Lancar dah buka, tengok. Okey. Line tak stabil. Sekarang terhenti ya? Terhenti live ni. Okey dah. Okey dah. Okey, afwan ya. Allahu akbar, ya Allah. Macam-macam ujian pagi ni. Okey dah, mudah-mudahan insya-Allah sentiasa okey insya-Allah. Jadi nak cerita balik tadi. Sekarang okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nak cerita tadi, ada satu buah rumah berkongsilah antara Puan Jamilah Salim dengan Puan Nuraini Ali, berkongsi sebuah rumah. Jadi tiba-tiba Puan Nuraini Ali ni nak jual bahagian dia kepada seseorang, kepada Haji Asri. Puan Nuraini Ali nak jual bahagian dia tu kepada Haji Asri. Dia pun jual lah. Dia jual lah dengan harga RM50,000. Jadi Haji Asri telah belilah. Jadi telah beli bahagian itu daripada Puan Nuraini Ali. Jadi Puan Jamilah Salim, dia ni memiliki satu hak.
Puan Jamilah Salim dia memiliki satu hak syufa'ah dia panggil. Sebab dia ni rakan kongsi. Sepatutnya Puan Nur Aini Ali kena offer kepada Puan Jamilah Salim. Tapi tak apalah, Puan Nur Aini Ali telah jual, tapi sahlah jualan tu. Sah. Dia jual kepada Haji Asri. Sah. Tetapi tetap ada satu hak syufa'ah. Puan Jamilah Salim ada satu hak syufa'ah sebagai rakan kongsi lama. Jadi pada ketika ini Puan Jamilah itu orang panggil Al-Syarik Al-Qadim, rakan kongsi lama. Dan Haji Asri ini Al-Syarik Al-Hadith, rakan kongsi baru. Jadi Puan Jamilah Salim dia boleh jumpa dengan Haji Asri sebagai rakan kongsi baru dia, sebab Haji Asri telah beli bahagian Puan Nur Aini. Share Puan Nur Aini itu telah dibeli oleh Haji Asri. Maka Puan Jamilah Salim boleh pergi kepada Haji Asri, wahai Haji Asri, aku nak beli bahagian yang kamu beli dengan rakan kongsi aku yang lama dulu. Aku nak beli sebab aku tak suka berjiran dengan kamu. Aku tak suka berkongsi dengan kamu. Kamu kena jual kepada aku. Aku akan bayar kepada kamu mengikut harga yang kamu telah beli daripada Puan Nur Aini Ali. Ketika itu Haji Asri dia kena akur. Walaupun dia kata, ikut saya lah, barang saya dah. Tak, awak kena akur. Kalau permintaan untuk membeli bahagian tersebut datang daripada siapa? Datang daripada Asy-Syarikil Qadim, datang daripada rakan kongsi yang lama. Maka Haji Asri wajib kena jual. Kalau Haji Asri tidak mahu jual, maka pada ketika itu Puan Jamilah Salim boleh untuk mengangkat ke mahkamah syariah, dan mahkamah syariah jika benar boleh mengarahkan Haji Asri untuk menjual bahagian yang telah dia beli daripada rakan kongsi kepada Puan Jamilah Salim. Itu cerita dia. Itu tasawur, rupa gambaran hukum asy-syufa'ah ini. Jadi tetaplah hak itu akan duduk pada Asy-Syarikil Qadim, atas rakan kongsi lama ke atas rakan kongsi baru. Ayo lagi. Dengan satu balasan barayan terhadap hak milik. Okey, dengan apa? Bayaran. Dengan bayaran Terhadap hak milik. Terhadap hak milik. Dengan bayaran lah, bukan hak itu dapat percuma. Dengan bayaran lah. Puan Jamilah Salim bila dia pergi kepada Haji Asri supaya Haji Asri jual bahagian yang telah dibeli, dia mesti dengan bayaran lah, bukan minta percuma tak, minta dengan bayaran. Ayo lagi. Hak ini diberikan untuk mengelak sebarang kemudaratan. Jadi hak ini, apakah antara tujuan hak syufa'ah ini? Kenapa Puan Jamilah ini berhak untuk meminta Haji Asri supaya jual kepada dia? Semua itu tidak lain adalah untuk menolak kemudaratan. Sebab kadang-kadang orang yang jadi rakan kongsi kita ini orang yang kita dah kenal. Tiba-tiba kita diajak untuk berkongsi dengan orang lain yang kadang-kadang kita tak kenal latar belakang dia. Dulu Puan Jamilah Salim waktu dia duduk berkongsi rumah dengan Puan Nur Aini Ali, dia kenal siapa Puan Nur Aini Ali ni. Kawan baik dia kenal budi bicara dia kenal perangai. Tetapi kalau nak mari pula Haji Asri nak jadi rakan kongsi kepada Puan Jamilah Salim, Puan Jamilah Salim tak kenal Haji Asri siapa. Dia tak kenal latar belakang. Jadi pada ketika itulah kemudaratan boleh berlaku di situ. Perkelahian boleh berlaku di situ. Sebab tu hak itu diberi kepada Puan Jamilah Salim, seolah-olah dia ada hak untuk memiliki, sama ada dia nak memiliki untuk diri sendiri ataupun bila dia dah memiliki beli nanti, dia boleh offer kepada seseorang yang baru yang dia selesa untuk menjadi rakan kongsi dia. Jadi tujuan ni adalah untuk lidaf'id darar, untuk nak menolak kemudaratan. Baik, lagi. Syufa'ah adalah hak yang diakui oleh syarak. Syufa'ah adalah satu hak yang diakui oleh syarak. Naam. Dengan hak ini, seorang rakan kongsi berhak memiliki bahagian yang telah dijual oleh bekas rakan kongsinya kepada pihak lain. Naam. Jelas tu, wadah itu. Ayo. Contohnya dua orang yang berkongsi memiliki sebuah rumah. Okey, dua orang yang berkongsi memiliki sebuah rumah yang saya beri contoh tadi.
di antara Puan Jamilah Salim dengan Puan Nuraini Ali berkongsi membeli rumah. Pakat bayar rumah, seorang sikit beli sebutir serumah. Naam. Lalu salah seseorang daripada mereka menjual bahagiannya kepada pihak lain. Pada salah seorang menjual kepada pihak lain. Puan Nuraini Ali sebagai rakan kongsi yang pertama, dia telah jual kepada pihak lain. Dia tak jual kepada rakan kongsi dia. Dia tak jual kepada Puan Jamilah, tapi telah jual kepada pihak yang ketiga, iaitu Haji Asri. Ayo. Dengan ini rakan kongsinya berhak mengambil alih bahagian tersebut daripada pihak pembeli. Naam, dengan ini rakan kongsinya, iaitu siapa? Puan Jamilah Salim. Sebab dia rakan kongsi pada Puan Nuraini Ali, dia berhak nak pergi dapatkan balik daripada pembeli baru, iaitu Haji Asri. Daripada pihak pembeli yang ingin menjadi rakan kongsi barunya tanpa persetujuan. Yang mana Haji Asri ini dia seolah-olah automatik dia telah jadi rakan kongsi barulah kepada Puan Jamilah, tapi sebenarnya Puan Jamilah tidak berapa redha Haji Asri itu untuk menjadi rakan kongsinya yang baru. Tapi ini Haji Asri lain ni. Ini bukan Haji Asri YP Land. Puan Jamilah dengan Puan Nuraini pula bukanlah orang peserta Tafaqquh Fiddin. Ini orang seorang duduk dekat Perlis. Puan Nuraini ni duduk dekat Langkawi. Yang Haji Asri itu Haji Asri yang duduk dekat Kota Kinabalu. Tidak ada berkenaan dengan yang hidup ataupun yang mati. Contoh-contoh nama-nama itu hanyalah contoh sahaja. Soalan, adakah hak syafaah juga terpakai untuk pemilikan seperti saham syarikat, perniagaan, projek-projek pembangunan dan lain-lain? Dia Tuan Haji Asri, yang ini soalan daripada Tuan Haji Asri YP Land. Okey. Nanti kita akan membahas, nanti dia akan masuk satu perbahasan berkait dengan apakah yang dimaksudkan dengan barang yang berkongsi itu. Barang yang berkongsi di sini adalah barang yang tidak boleh dipecahkan. Itu makna barang yang berkongsi. Kalau kita kata saham itu, saham syarikat itu adalah satu benda yang memang tak boleh nak pecah. Dia ni maksudnya dia hanya ada bahagian, tapi kalau nak pecah tak boleh. Macam rumah tadi, sebiji rumah tu tak? Sebiji rumah ada dua nama dalam tu, ada dua bahagian dalam tu. Tapi kalau kita nak pecah tak boleh. Bila kita pecah jadi rumah tu rosak. Benda yang tak boleh nak pecah. Jadi syarat daripada barang yang ada hak syufaah ini adalah perkongsian yang tidak boleh dipecahkan. Kalau pecah jadi tak boleh. Mana kalau pecah tak boleh nak manfaat. Kat situ ukuran dia Tuan Haji Asri. Tuan Haji Asri mungkin lebih arif dari segi sudut apa yang saya sebut tadi. Kalau kita kata saham syarikat, ada saham syarikat ini kata-kata berkongsi orang pada satu syarikat. Tapi adakah boleh ada pecahan pada saham syarikat ni? Boleh tak dipecah? Kalau kata tak boleh, saham syarikat ni dia adalah diibaratkan satu, dia tak boleh nak pecah-pecah. Tapi ada bahagian-bahagian masing-masing dalam tu. Kalau sekiranya macam rumah ni dia kata rumah ni benda tak boleh pecah. Rumah sebutir rumah ni benda tak boleh pecah, sebab kalau pecah dia akan ada kekurangan kat situ. Pecah dia akan menjejaskan kepada manfaat dia. Tetapi kalau dua butir rumah, ni ambil rumah A, ni rumah 2, ni tak apa, sebab ini benda yang memang boleh dibahagikan. Syarat dia benda yang ada hak syafaah ni Tuan Haji Asri adalah sesuatu benda yang tidak boleh dibahagikan. Nak bahagi itu tak boleh. Bahagian ada, tapi nak bahagikan tak boleh. Barang itu tak boleh nak dibahagikan. Jadi mungkin nanti Tuan Haji Asri apabila kita sampai bab syarat barang-barang yang ada hak syufaah ini, kat situ insya-Allah akan terjawab beberapa persoalan yang dilontarkan oleh Tuan Haji Asri ni. Ini bagus ni soalan yang datang daripada seorang yang educated. Seorang yang dia melihat ke depan. Jadi insya-Allah kita akan bahaskan lagi soalan, kita pinkan soalan ini supaya kita nak tengok apakah lagi yang boleh duduk padanya hak syufaah ini. Saham syarikat, saham perniagaan, projek-projek pembangunan, adakah itu boleh
kita kata boleh berlaku hak syafaah pada dia. Cuma dari segi umumnya mestilah barang yang ada hak syafaah ini barang yang tidak boleh dibahagikan. Baik, lagi. Syafaah pada dasarnya bercanggah dengan prinsip yang ditetapkan oleh syarak dalam soal pemilikan. Iaitu sebarang penyerahan hak milik mestilah dibuat dengan persetujuan pemilik. Nampak tak? Orang nak menjual sesuatu mesti persetujuan dia. Saya makan kalau orang nak beli dengan saya tak wajib nak jual. Tetapi hak syafaah ini menjadikan dia, sebab tu hukum hak syafaah ni seolah-olah pelanggaran dengan hukum asal. Hukum asalnya kalau kita nak jual sesuatu barang itu mesti dengan redha kita, keinginan kita. Bukan orang boleh paksa-paksa untuk kita jual. Betul. Tetapi dalam hak syafaah ini dia menyalahi daripada hukum asal. Maksudnya seseorang itu boleh dipaksa untuk dijual sebab di situ adanya hak syafaah. Jadi hak syafaah ni dia macam hukum yang ada rukhsah lah. Hukum yang melibatkan kepada kelonggaran oleh syarak lidaf'id darar, untuk menolak kemudaratan. Naam. Hak yang diberikan oleh syarak ini dinamakan syafaah kerana rakan kongsi tadi menggabungkan bahagian rakan kongsi lamanya menjual ke dalam bahagiannya. Macam mana? Macam mana dia tu? Dinamakan syafaah kerana rakan kongsi tadi menggabungkan sebahagian rakan kongsi lamanya. Yadhummu bihi li'anna asy-syarika yadhummu bihi nasiba syarikahu ila nasibihi. Ayuh. Kerana apa? Dinamakan rakan kongsi tadi menggabungkan bahagian rakan kongsi lamanya. Menjual ke dalam bahagiannya. Aywa. Jadi maksudnya pasal apa dinamakan syafaah? Seolah-olah rakan kongsi ini rakan kongsi yang lama dulu dia gabungkan bahagian orang lain. Tahu tak? Dia gabungkan bahagian. Sebab tu panggil syafaah ni kan panggil gabung. Kenapa gabung? Seolah-olah rakan kongsi lama tu bila dia jual, dia telah gabungkan bahagian orang lain dengan bahagian kawan dia, rakan kongsi lama dia. Tak boleh lah. Itu panggil syafaah. Naam. Kesahihan menurut syarak. Kesahihan menurut syarak. Ayuh. Syafaah dibenarkan dan sah menurut syarak. Kesahihan ini adalah berdasarkan beberapa hadis. Okey, ni kita nak dengar hadis yang cerita tentang dalil-dalil syafaah ni. Ayuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ati fi kulli ma lam yuqsam. Fa idza waqa'atil hudud wasurrifat turuk fala syafa'ata. Ni hadis dia Tuan Haji Asri Ni hadis dia penting ini. Apa dia punya terjemahan dia? Qada Rasulullah SAW telah menghukum berdasarkan syafaah bagi setiap harta yang belum dibahagikan. Setiap harta yang belum dibahagikan, atau setiap apa lam yuqsam, setiap apa yang tidak boleh dibahagikan. Benda yang tak boleh dibahagikan, ya betul kat situ ada syafaah. Nak bahagi tak boleh, nak pecah barang tu, nak pecah tak boleh. Itu baru ada hak syafaah. Ayuh. Apabila sepadan-sepadan telah ditanda dan jalan-jalan telah dijelaskan, maka tidak lagi syafaat. Kalau dah ada sepadan, ini bahagian ni nampak benda tu boleh pecah. Benda tu boleh pecah, ni hak ni boleh dipecahkan, maka pada ketika itu tidak ada lagi syafaat. Ni semua pengertian ni dah boleh memberi satu jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul daripada soalan Ibnu Ripin tadi. Benda yang kalau benda yang dah boleh ada pecah-pecah, boleh pecah, ni ada bahagian ni, bahagian ni, bahagian, itu pada ketika itu tidak ada lagi syafaat. Maksud sepadan-sepadan telah ditanda ialah tanah tersebut telah dibahagi-bahagi dan ditentukan bahagian masing-masing. Jalan-jalan telah dijelaskan pula bermaksud jalan-jalan tersebut telah ditentu dan dihadkan. Kalau tanah, apa makna sepadan-sepadan? Tanah dah bagi dah. Amu setengah ekar, memang mau belah sana. Nampak dah, walaupun tanah seekar. Tak?
Okey, kamu apa setengah hektar, kamu sana satu orang, tuan dia. Ada tak? Lepas tu apa setengah hektar kat sini. Kemudian ambil setengah hektar, lepas tu ambil 1/4 kat sini, dia bagi pula 1/4 kat sini, 1/4. Nah, setengah hektar kat sana. Jadi kalau dah bagi, dah ada sepadan tu belah sana, tak apa. Itu tidak ada lagi syafaat. Orang yang duduk setengah hektar belah sini ataupun 1/4 hektar yang belah sini, kalau nak jual dia tak payah minta izin lah. Sebab itu dah ada sepadan. Ini kita tak ada sepadan, memang kongsi betul. Baik, lagi. Hadis-hadis ini akan dinyatakan sepanjang perbahasan ini. 6. Dia akan buat mari lagi dalil-dalil lain lah. Nampak? Dia akan buat mari lagi dalil-dalil lain yang nak menyokong bahawa wujudnya pensyariatan di dalam bab asy-syufa'ah ini. Baik, lagi. Hadis ini apa yang dinyatakan oleh hadis ini telah diterima secara ijma' oleh para ulama Islam sepanjang zaman. Naam, ini dah jadi ijma' para ulama menerima pendalilan hadis ini sebagai hadis yang menunjukkan bahawa harusnya hukum syufa'ah ini. Memang betul dia ada hak bagi rakan kongsi, itu dia ada hak untuk nak ambil balik. Kalau kawan jual bahagian, dia ada hak untuk nak ambil balik bahagian tersebut. Naam. Hikmah pensyariatan. Naam. Matlamat syariat Islam adalah untuk menjaga kepentingan manusia dengan menggarap segala perkara yang bermanfaat. Maknanya kalau kita fikir-fikir dah, orang yang jual hak syafaah ni, dia bukan jual, bukan jual barang tu, dia jual hak dia. Hak pemilikan dia. Jangan sedih. Dia jual hak sebab apa? Dia tak tahu hak dia hak mana. Tetapi dia kongsi. Puan Jamilah dengan puan tu, dia bukan bagi dua rumah tu. Memang rumah tu memang milik dia dua orang. Seolah-olah yang dijual kepada Haji Asri tu hanyalah menjual hak dia. Saya ada hak pada rumah ni. Hak saya pada rumah ni saya jual. Gitu baru boleh syufa'ah. Naam. Baik, lagi. Menjaga kepentingan manusia dengan menggarap segala perkara yang bermanfaat dan mengelakkan segala perkara yang memudaratkan. Naam. Jadi tujuan persyariatan ini, syufa'ah ini adalah sebab supaya tahqiq masalihil nas, menyempurnakan kemaslahatan manusia. Sebab satunya dari segi sudut apa dibenarkan jual, boleh jual. Sebab dia rakan kongsi kadang-kadang dia nak pakai duit. Tak apalah dia jual, jangan kita halang pula dia jual. Itu satu sudut. Boleh jual, tapi minta izin mintalah izin, offer dulu kepada rakan kongsi, bukan kata tak boleh jual. Ini untuk maslahat lah. Ini untuk kemaslahatan. Tapi dalam masa yang sama, tak nak manfaat itu dapat, maslahat itu dapat pada satu pihak saja. Satu pihak, satu lagi ni kita nak jaga juga supaya jangan timbul lagi nanti perkelahian. Kamu pandai-pandai awak mari rakan kongsi baru akan jadi akan jadi pemilikan bersama dengan orang ni, sedangkan dia tak kenal batang hidung orang tu. Macam mana kita nak memiliki satu aset secara bersama sedangkan kita tak kenal rakan kongsi kita, sebab perangai manusia itu berbeza-beza. Itu lidaf'i darar, itu nak menolak kemudaratan. Jadi kena ada syufa'ah ini, dia bagi hak syufa'ah ini, dia bagi kebaikan kepada dua belah pihak, sama ada untuk nak meraih kepada kemaslahatan ataupun nak menolak kepada kemudaratan. Ayo. Seorang pengkongsi mungkin telah serasi dan saling faham memahami sesama rakan kongsi yang memiliki sebuah rumah atau sebidang tanah. Kadang-kadang rakan kongsi lama kita ni, kita dah faham, kita dah kenal perangai dia, orang bagus. Ini dapat rakan kongsi geng-geng pok-pok kelahi punya orang. Pok-pok kelahi punya orang, pok-pok membawang tak habis-habis. Tak larat dia dapat rakan kongsi seperti itu. Ayo. Namun ada kalanya salah seorang di antara mereka terdesak sehingga terpaksa menjual sebahagian perkongsiannya. Kadang-kadang, tapi nak buat mana? Ada orang terdesak, dia dah kena jual juga. Kenapa tak? Rakan kongsi kita itu memang dia comel dah jadi rakan kongsi kita, tapi dia tak boleh nak jadi terus rakan kongsi kita pasal dia juga terdesak. Kadang-kadang ada hal dia terpaksa nak jual bahagian dia. Ayolah. Syarak tidak menghalang tindakan ini kerana ia dilakukan untuk kepentingannya. Naam. Ayo. Cuma syarak mahu memastikan
Segala tindakan dan usaha yang dilakukan untuk kebaikan dirinya tidak akan menimbulkan kesulitan kepada rakan kongsi. Syarak tak halang untuk rakan kongsi jual bahagian dia, tapi syarak juga menitik beratkan supaya kamu bila kamu jual barang kamu, bahagian kamu, hak kamu, kamu jangan sampai memudaratkan rakan kongsi kamu yang lama. Nampak? Jangan dia bekas rakan kongsi kamu. Kamu bila kamu nak pergi ke lain, jangan kamu memudaratkan rakan kongsi kamu. Jadi ini orang kata untuk bukan dalam bab syufa'ah saja sebenarnya, dalam bab apa pun lah. Kita ni kalau dah pernah berkawan dengan seseorang, bila kita pindah ke tempat lain, janganlah kita buat musuh pula dengan bekas kawan kita. Kita ni dah pindah dah, dulu kita kerja kat syarikat orang ni, lepas tu kita berpindah ke syarikat lain, jangan kita pula cari jalan nak bermusuh dengan syarikat bekas rakan kawan kita. Itu bukan satu adab yang baik. Besok ni geng-geng Tafakur Fiddin ni tak, mula-mula berkawan, Masya Allah, setiap minggu jumpa, makan sama, pukul 10.30 je ada jamuan sampai pukul 11, borok lah. Lepas tu bila habis Tafakur Fiddin, dah masuk kelas-kelas lain pula, tak tegur dah, tak tegur dah, tak kenal dah, jumpa tepi jalan tak kenal dah. Jangan lupa rakan lama ni, maksudnya jangan lupa kawan-kawan lama kita ini, jangan lupa kebaikan-kebaikan orang, jangan lupa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan orang berbuat baik itu melainkan dengan berbuat baik juga. Jadi ini nak cerita rumusan dia, bahawa kita ni jangan melupakan jasa-jasa orang yang kita pernah bersahabat dengan dia, walaupun ketika ini kita tidak lagi menjadi teman rapat kepada dia. Tak? Itulah hak syafa'ah ini, seolah-olah dibawa kepada makna tersebut. Maknanya jangan mementingkan diri sendiri. Kita ni kalau kita ada satu benda yang perkaitan hidup kita ini dengan seseorang, kita jangan pentingkan diri sendiri. Nak buat apa-apa kadang-kadang, kita ada hak, tapi kadang-kadang kena tengok juga, kalau saya jual ni ada kaitan dengan dia ni. Nampak? Kadang-kadang hidup berjiran, walaupun hidup berjiran ni tak masuk dalam hak syufa'ah, sebab dia asing-asing. Tapi kadang-kadang ambil kat situ ada, bila kita melihat kenapa terjadinya hak syufa'ah, ilah di situ, maka ilah di situ juga terpakai dalam bab kejiranan. Kadang-kadang kita nak pindah, tapi kata offer lah dulu, walaupun tak wajib lah, sebab hak syafa'ah saja yang wajib. Tapi mesti jiran kita ni nak seorang jiran yang baik macam kita. Tanyalah sepatah, itu adabnya. Tanyalah sepatah, ni kawan nak jual rumah ni, kok awak ni nak jual kepada adik-beradik awak ke? Tak? Awak nak jual ke adik-beradik awak, supaya peluang, ataupun awak nak beli, awak nak besarkan rumah. Jadi inilah ihsan. Inilah ihsan. Boleh je dari segi hukum. Kenapa pula nak tanya dia? Boleh je saya jual ke siapa pun. Ya betul, tapi adabnya begitu, sebab dia ni orang yang pernah jadi jiran kita, sudah pasti dia nak jiran yang baik macam kita. Baik. Oleh itu, syarak juga akan menjaga dan memastikan kepentingan rakan kongsinya serta menghalangnya daripada sebarang kesulitan dalam penjualan bahagian tersebut kepada rakan kongsi yang baru. Ini kerana rakan kongsi baru mungkin akan menuntut supaya diadakan pembahagian. Ini kerana rakan kongsi baru mungkin akan menuntut supaya diadakan pembahagian. Kita kadang-kadang bila dia dapat rakan baru tu, dia rakan kongsi baru, tiba-tiba rakan kongsi baru ni dah hajat pecah dah. Tiba-tiba baru je, sebab dia rakan kongsi baru kan, dia nak pecah dah, sedangkan berpecah itu bukanlah baik. Mungkin dia ada satu rakan kongsi lama ni masih ada nak guna lagi rumah tersebut, tapi bila dapat rakan kongsi baru terus kita nak jual. Kan susah. Takut rakan kongsi baru tu dia nak jual, dia nak buat benda. Kan susah gitu. Daripada elok-elok rumah ni boleh dimanfaatkan ni, sewa kat orang ni, kita dapat untung ni. Ada kali nak jual. Orang tu, pihak yang rakan kongsi baru tu,
jenis nak jual, dah kat situ dah menimbulkan kemudaratan. Ataupun akhlak dan pergaulannya juga mungkin tidak baik. Ataupun kalau tak jual pun, rakan kongsi baru kita ni orang tak molek. Rakan kongsi baru tak, orang tak molek, orang tak bagus. Itu pun memudaratkan juga. Ayo. Dan mungkin ini memaksa mereka melakukan pembahagian kawasan atau dia meminta untuk membuat demo. Maka yang demikian tu menyebabkan akan timbul sehingga ada dia akan menjadikan akan timbul pecah lah. Memang nak pecah lah. Maksudnya daripada rumah tu dah kalau dah bala akhlak buruk ke, orang tu memang niat nak jual ke, akhirnya memang terpaksa pisah lah. Jadi benda tu sebenarnya sebolehnya dielakkan. Sebab mungkin rakan kongsi lama ni dia lebih senang. Kalau dulu dia dengan kawan lama dia lebih senang rumah tu tak dijual. Ada? Bila mari rakan kongsi baru ni akan banyaklah idea-idea. Bila banyaklah idea, maka di situlah akan menjadi sebab kepada perkelahian. Naam. Dalam keadaan ini, rakan kongsi lama berhadapan dengan kesulitan kerana terpaksa menyediakan kemudahan-kemudahan baru atau sebagainya. Jadi rakan kongsi yang baru, rakan kongsi lama ni lah. Dia bila dah kawan tu minta gini nak pecah contohnya. Kalau rumah lah, kita ambil lah rumah. Khalas kita nak pecah, kita nak buat sepadang sekarang ni. Ni rumah bahagian rumahmu, ni bahagian rumah aku, nak pecah rumah ni. Jadi kalau dulu patutnya boleh kongsi tandah, jadi rakan kongsi lama terpaksa buat tandah. Kadang-kadang kita tak ada duit, tuan-tuan. Rakan kongsi baru tu mungkin orang yang berduit. Sebab dulu tandah boleh kongsi je. Lepas tu bila nak buat, gini, kita nak pecah, jadi membuat rumah sewa mu sendiri, aku nak buat rumah sewa aku sendiri. Jadi terpaksalah kawan tu kalau nak ambil sewa, nak buat sewa juga, kena buat tandah baru, kena buat bilik baru, kena buat dapur baru. Jadi itu kan merumitkan. Bukan orang senang belaka. Kita jangan fikir mudah. Jangan fikir semua orang ada duit. Itu masalah. Kita ni sama fikir ni seolah semua orang kaya belaka macam kita. Tak? Jangan fikir gitu, tuan-tuan. Musim-musim gini ni elakkanlah buat video nak tunjuk gambar masak lah. Musim-musim gini. Hari ni makan ketam. Hi guys. Hari ni makan ketam. Hari ni nak makan ni sotong. Esok kita ada menu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang tengok Facebook tu bukan semua macam kita belaka. Kita makan ketam. Orang tengok Facebook tu boleh makan ketang je. Beza ketang dengan ketam ni. Kita duk hari-hari. Hari ni ketam masak lemak, besok sotong, masak ini udang. Kawan tu terkelik. Bukan dari segi dari segi sudut, ikut saya lah, saya ada duit. Dah. Itu memanglah harus. Tapi dari segi ihsan, dari segi kita ini tidak mahu melukakan hati orang lain. Wa yu'thiru, dan bahkan sifat yang dipuji ni, wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang ni mengkedepankan masalah orang lain daripada dirinya sendiri. Itu sifat yang tinggi. Ini apatah lagi kita ni lah kita tunjukkan apa yang kita ada, lalu menyebabkan orang lain ini akan jadi terasa orang-orang susah, tuan-tuan. Tak? Kalau tengok video gitu, Allah, dia tak marah kita, tapi kita yang nak jaganya. Dia tak marah pun, dia tak kecam pun kita, tapi kadang-kadang kita nak jagalah. Sebab tu musim-musim ni, di musim-musim seperti ni, elakkanlah kadang-kadang kita nak beria-ria sangat, kerana musim ni ramai orang susah. Elakkanlah nak tunjukkan makanan, nak tunjukkan benda-benda kemewahan-kemewahan. Biarlah kita saja yang merasai kemewahan tu. Kalau tak mampu nak gembirakan orang lain, tak, biarlah kita gembira dengan diri kita sendiri, tanpa perlu nak mempamerkan kegembiraan itu di khalayak orang lain. Itu penting tu, tuan-tuan. Penting tu. Naam. Maknanya begitu juga pasangan suami isteri. Kalau pasangan suami isteri ni dia nak menunjukkan kasih sayang dia, biarlah di antara mereka saja yang nampak kasih sayang itu. Tak perlu nak tunjuk kasih sayang tu pada orang lain pun. Tak perlu nak tunjukkan keromantikan
suami pada isteri pun, biarlah suami itu romantik di mata isteri. Tak payahlah di mata isteri-isteri lain pun nampak, oh bagus tok laki dia tu romantik. Oh, Haji Asri ni romantik dia luar biasa. Tak payahlah sampai bini orang lain pun nampak keromantikan tok laki kita. Biar isteri sudahlah tahu romantiknya suami dia. Biar suami saja tahu, cukup dah yang romantiknya isteri dia. Isteri ni sayang dan kasih pada suami dia. Tak perlu nak pamerkan pada orang. Ni apa tujuan dia? Nak pamerkan kebahagiaan. Boleh nak rakam ke nak apa, tapi tak perlu nak war-war kepada orang lain. Tak perlu nak di-share kepada orang lain, biar kita saja. Bila kita share kat sini, bahkan boleh berlaku darar pada hari ini. Banyak mana berlaku sihir apabila kita mempamerkan, walaupun niat kita baik, niat kita bukan nak riak, nak kongsi dengan orang supaya orang pun nak boleh belajar, betul, tapi kemudaratannya lebih besar. Orang bila duk tengok, bukan semua orang senang. Orang tengok kita tu dengan pandangan hasad, maka timbullah ain, penyakit ain, pandangan mata yang melihat kepada hasad, sehingga Allah Ta'ala telah bekaskan hasad dia itu, rasa buruk sangka dia, rasa tak puas hati dia itu terbekas kepada kita, yang memang ternyata semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mengelakkan daripada perkara itu, elakkanlah daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita semua. Baik. Lagi? Perbahagian yang berlaku juga akan menyebabkan mereka terpaksa menanggung bebanan dan kos tambahan. Persefahaman yang ada tentunya akan terhapus dan hanya tinggal hanyalah perselisihan antara mereka. Naam. Akhirnya segala kebaikan akan diketepikan dan timbul berbagai kemudaratan di kalangan manusia. Naam. Jadi akhirnya berkelahi. Kalau dah sampai gitu, akhirnya perkelahianlah yang akan muncul, dan semua kebaikan-kebaikan yang pernah berlaku terluput begitu saja. Kadang-kadang kalau kita tak jaga hubungan ni tuan-tuan, tak jaga hubungan ni, dia punya kemudaratan dia tu akan berpanjangan. Pasal tu kita kadang-kadang ada jiran yang tak baik, tak membalas kejahatan tu menyebabkan kemudaratan tu akan berpanjangan. Sebab tu pentingnya sabar. Sabar ni tujuan dia nak menghentikan kemudaratan yang berpanjangan. Kalau ada perangai orang kena tak molek, jiran kita ke tak molek tuan-tuan, kita ni usaha cari jalan macam mana nak bagi molek, bukan nak bagi makin tak molek. Bagi makin tak molek, mungkin kita, saya akan balas balik kejahatan dia, tapi maka begitulah seterusnya akan berlanjutan kemudaratan tu. Sebab tu kita ni kadang-kadang terpaksa mengalah supaya kita ni akan selamat lebih berpanjangan. Daripada kita berkeras, kali tu je kita menang, tapi kemudaratan akan datang dalam hidup kita berpanjangan. Sebab tu kadang-kadang mengalah tak apalah, mengalah lah, tak payahlah ambil hal. Ada, kalau semua benda nak kelahi belaka tuan-tuan, apa maknanya hidup? Hidup dalam kesengsaraan, kelahi tak mau. Hati sentiasa sakit. Hidup ni, dunia ni tuan-tuan, kalau duk hati sakit, tengok orang ni sakit hati, tengok orang ni sakit hati, apakah nikmat hidup? Tak ada nikmat hidup tuan-tuan, berkelahi tak habis-habis. Masih marah, tengok orang ni marah, tengok orang ni marah, orang pakai selipar ni marah, orang pakai seluar ni marah. Marah sama. Nampak orang pakai baju kurung ni, mana pakai baju kurung merah? Marah juga. Esok kawan tu pakailah baju kurung warna kuning pula. Mana pakai warna kuning? Bukan raja. Marah juga. Nampak pakai kasut, mana pakai kasut? Pakai kasut, pakai selipar sudah. Pula dah. Pakai kasut marah. Ini orang biasanya umur dia tak panjang. Biasanya umur dia tak panjang sebab apa tuan-tuan? Hati dia sentiasa sakit. Bila hati sakit, maka dia akan berbekas kepada seluruh anggota dia, juga akan jadi sakit. Itu masalah dia. Baik. Lagi? Dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu syarikun fi rab'atin aw nakhlin, falaysa lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Fa in radiya akhadha wa in kariha taraka."
Sesiapa yang ada rakan kongsi pada sebuah rumah atau pokok kurma, maka dia tidak berhak menjualnya sehingga dia memberitahu kepada rakan kongsinya. Jika rakan kongsinya berkenan, dia boleh mengambilnya. Jika dia tidak bersuka, dia boleh membiarkan. Naam, man kana lahu syarikun fi apa raba'ah tu diterjemah apa raba'ah? Buah rumah atas pokok kurma. Buah apa? Pokok kurma. Pokok rumah dan Sebuah rumah. rumah, raba'ah rumah. Siapa yang berkongsi pada rumah dan berkongsi pada sepokok pokok kurma tu sepokok je. Tapi ada dua penama dalam pokok kurma tadi. Fa in raghabu bi syira'ihi kan bukan apa hadis tu? Man kana falaysa lahu an yabi'. Maka tidak boleh menjualnya. Tak boleh kalau orang yang salah dia ada bahagian dalam pokok kurma tadi, dia tak boleh nak jual bahagian dia begitu saja hatta yu'dhina, sehinggalah dia memaklumkan kepada rakan kongsi lama dia, aku nak jual ni. Tak. Aku nak jual. Nampak? Maknanya ini hadis ni, ini bukan cerita hak syufa'ah lagi ni. Sebab hak syufa'ah boleh jual hatta tak minta izin. Tapi ni nak ceritanya penting nak jaga hubungan. Dan di sini nak membawa kepada antara hikmah-hikmah pensyariatan syufa'ah. Dia sepatutnya hak moleknya minta izin dulu, memaklumkan dulu, saya nak jual ni. Fa in radiya akhadha. Bila kita dah khabar kita nak jual, kalau dia redha, maka dia akan ambil, dia beli yang kita. Tak? Tapi kalau dia tak redha, dia tak ambil, dia tinggal. Dia tinggal tu baru kita jual. Gitu. Nampak tak? Maksudnya kita tetap akan tanya juga dulu kepada rakan kongsi kita. Naam. Diriwayatkan daripada Amir bin Asy-Syarid. Radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, saya telah berhenti singgah di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu datang dan meletakkan tangannya di atas salah satu bahuku. Tiba-tiba datang pula Abu Rafi' radhiyallahu anhu, bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Sa'ad, berilah daripadaku 2 buah rumahku yang ada di dalam kawasan rumahmu. Sa'ad berkata, demi Allah, saya tidak akan lebihkan harganya daripada 4,000 dirham secara ansuran. Abu Rafi' pun berkata, demi Allah, saya telah ditawarkan dengan harga 500 dinar. Dia maksudnya yang berkongsi di sini, yang diperkongsi sini antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abu Rafi' lah, betul tak? Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abu Rafi' ni yang berkongsi ni, Jadi bila Sa'ad ni dia beritahu kepada ya Sa'ad, siapa ni? Miswar kejap. Waqaftu ala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu faja'a al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu fawada'a yadahu ala ihda mankibah. Tiba-tiba datanglah Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Sa'ad. Jadi Abu Rafi' ni dikhabar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada? Dia kata ibta'i minni baiti. Maksudnya belilah. Kamu beli daripada aku ni rumah aku. Ada? Rumah aku ni duduk dekat dengan rumahmu. Tak? Kamu beli daripada aku. Maksudnya dia offer pada Sa'ad dulu. Pasal dia nak jual rumah, dia nak jual bahagian dia lah cerita ni. Bahagian dia, mana yang berkongsi di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abu Rafi'. Dia berkongsi ya. Jadi Abu Rafi' ni offer pada Sa'ad bin Waqqas dulu. Nampak cara dia tu. Dia offer dulu, Sa'ad bin Waqqas, belilah pada aku ni, aku nak jual bahagian aku. Nak jual bahagian rumah aku ni, nak jual pada kamu. Tapi Sa'ad bin Waqqas kata, wallahi aku tak boleh lebihkan daripada 4,000 dirham. Aku tak boleh lebihkan. Aku boleh beli dengan mu 4,000 je. 4,000 tu pun munajjamah. Bayar ansuran. Macam mana? Abu Rafi' kata apa? Aku ni kalau jual ke orang lain, orang offer nak beli dengan 500 dinar. Ini 4,000 dirham tak? Orang offer nak bayar dengan 500 dinar. Nampak? Orang offer nak bayar 500 dinar, maksudnya nak bayar mahal lagi.
Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata dia nak beli dengan 4,000 dirham je. Maka sebab apa Abu Rafiq kata, kalau ikut aku dapat offer tu 5,000 dinar, 500 dinar. Walaula anni sami'tu Nabi, jikalaulah tidak kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-jaru ahaqqu bisabqih. Nampak tak? Maka apa dia apa? Jiran itu lebih berhak terhadap apa yang dekat dengan rumahnya. Jiran itu adalah lebih berhak dengan apa yang dekat dengan rumah dia. Kalau aku tak dengar Nabi khabar gini, maksudnya kita ni apa-apa hal biar jiran dulu. Benda-benda hal nak buat jiran dulu, tuan-tuan. Penting jiran ni. Jiran tu tengok dulu jiran. Nak jual ke orang ke, nak apa ke tak? Jiran dulu. Buat makanan ke, jiran dulu. Jangan duk sibuk ke orang lain. Jiran, pastikan jiran. Nak ada buat kenduri, panggil jiran dulu datang. Hakadha. Baik, lepas tu? Salah satu, saya tidak akan berikannya kepadamu dengan harga 4,000 dirham. Kalau aku tak dengar hadis ni, aku tak jual kamu dengan 4,000 dirham. Ayo. Padahal saya telah ditawarkan dengan harga 500 dinar. Padahal aku ni di offer dengan 500 dinar. Nah. Lalu Sa'ad memberikan harga yang diminta itu kepada berapa? Sa'ad bin Abi Waqqas hanya bayar 4,000 dirham. Dirham ni perak, dinar ni emas, tuan-tuan. Dia bayar dengan harga 4,000. Patutnya rugi lah sikit dia. Rugi lah. Betul tak? Rugi. Tapi hak ni lah nak kata Abu Rafiq ni kerana bukan melihat pada rugi tu, melihat pada hubungan. Nak jaga hubungan. Pasal ni jiran saya, ini kawan saya. Baik. Tapi hadis ni ada sedikit masalah lah kalau ikut perbincangan kita ni. Sebab ini bukan bab syufa'ah. Ini bukan bab syufa'ah. Ni kalau ikut ni rumah yang berasingan lah, tapi jiran. Nak khabar hak jiran pun dibuat macam syufa'ah, dia offer dulu. Nak khabar ni para sahabat ini gigih menjaga hubungan. Ayo. Demikianlah bagaimana Rasulullah SAW menggariskan cara yang jelas bagi memelihara kasih sayang dan perhubungan di kalangan masyarakat. Nampak? Baginda juga telah menunjukkan akhlak yang baik dalam berurusan. Kita juga mendapati para sahabat. Jadi hadis tu bukan nak cerita syufa'ah, itu nak cerita bagaimana Nabi ini mendidik para sahabat ini untuk nak memupuk kasih sayang, khususnya dengan orang yang dekat dengan kita, dengan jiran-jiran tetangga kita. Orang ni sepatutnya kita kena betul-betul jaga hubungan. Baik. Kita juga mendapati para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa berpegang teguh dengan ajaran baginda dan mereka tidak pernah membelakangkannya. Betul. Walaupun mereka terpaksa menanggung kerugian dari segi kebendaan, mereka tidak menghiraukannya dan sentiasa berpegang dengan kata-kata, kami dengar dan kami taat. Sahabat ni dia punya nak ikut cara Nabi, nak patuh pada ajaran Nabi, rugi pun tak apa. Tuan-tuan, rugi. Kadang-kadang kita ni memanglah kita dengan jiran kita duk main dengan jiran ni. Jual beli dengan kawan-kawan ni tak untung. Memang tak? Jual beli dengan kawan-kawan ni tak untung. Kawan-kawan Allah. Minta murah tu bukan main-main minta murah. Mana tak? Barak minta murah. Jadi tapi kawan. Jiran. Dah buat tunjuk baju ke jiran, nak jual ke jiran. Nak minta lama tak payah, nak minta apa segan. Memang lah. Betul tak? Kadang-kadang tapi sebab jiran kita, sebab orang yang dekat dengan kita, kita selalu bermuamalah dengan dia. Jadi nak jaga hubungan tu, kadang-kadang tak apalah kalau ada berlaku sedikit sebanyak kerugian dalam hidup kita. Begitu ajaran didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayo. Apabila ada anggota masyarakat yang membelakangkan saranan ini dengan mengedepankan kepentingan dan pandangan rakan kongsinya sendiri, malah bertindak menjual bahagiannya kepada pihak lain tanpa persetujuan rakan kongsinya terlebih dahulu, maka syarak segera bertindak bagi mengelak sebarang kesan buruk atau kesulitan yang mungkin menimpa rakan kongsinya. Betul. Dalam hal ini saranan tadi akan bertukar kepada penguatkuasaan undang-undang.
Bila rakan kongsi ni tak nak offer dah langsung kepada rakan kongsi dia, dia jual juga kepada orang lain, ketika tu syarak telah ada tindakan-tindakan dia. Penguatkuasaan telah berlaku. Tak apa, kamu dah jual. Tak apa, kamu pergi beli balik. Boleh paksa orang itu untuk jual balik pada kamu. Nampak? Itu penguatkuasaan daripada syarak. Ayo. Hak kemudiannya akan diberikan kepada rakan kongsinya untuk mengambil alih secara paksa bahagiannya yang telah dijual daripada rakan kongsi baru. Yang dah jual, walau jual sekalipun, syarak tetap mengizinkan untuk dia kena minta dengan orang tu, jual balik ke saya nak beli. Tapi mesti bayar lah, bukan free tak. Mesti berbayar. Cuma dia boleh paksa untuk orang tu jual. Dengan membayar semula harga yang sama. Melalui langkah ini, kepentingan semua pihak akan terpelihara dan segala kesulitan akan dapat dielak. Malah segala punca kepada perbalahan dan pergaduhan akan dapat dihindar. Semuanya wa tatalasha asbabul baghdha wasyahna. Semua sebab-sebab yang boleh menimbulkan kepada perkelahian, perkelahian, terputus hubungan, hasad, dengki, semuanya akan terlerai. Bila syarak buat gitu, paksa, okey tak apa lah. Dia paksa, dia jual balik. Khalas. Tak ada benda, tak balas lah. Itu dah penting. Tak balas lah. Ayo. Melalui langkah ini juga, keharmonian dan kestabilan umat Islam akan terpelihara sama seperti tubuh yang satu. Keteguhan dan semangat tolong menolong ini akan sentiasa kokoh seperti sebuah bangunan. Hakada. Rukun syufa'ah. Dia masuk rukun syufa'ah. Rukun syufa'ah adalah seperti berikut. Pertama, asy-syafi', iaitu pihak yang berhak menuntut syufa'ah. Asy-syafi' ni pertama sekali, asy-syafi' pihak yang boleh menuntut syufa'ah. Itu dipanggil asy-syafi'. Ataupun kita panggil rakan kongsi lama. Rakan kongsi lama. Maknanya rakan kongsi dia tu telah jual, tinggallah rakan kongsi lama. Jadi orang ni yang boleh tuntut hak ni. Dipanggil asy-syafi'. Asy-syafi' ini huwa al-akhir, orang yang dia yang boleh minta hak syafa'ah itu. Itu dipanggil asy-syafi'. Jadi kalau dalam cerita yang saya buat tadi antara Puan Jamilah, Puan Aini dan juga Haji Asri, maksudnya asy-syafi' adalah Puan Jamilah. Puan Jamilah itu dia kategorikan sebagai asy-syafi'. Baik, lagi. Seperti yang kita sedia maklum, tujuan syafa'ah dikuatkuasakan oleh syarak ialah bagi mengelak sebarang kesulitan yang kemungkinan berlaku. Kesulitan ini mungkin berlaku pada seorang rakan kongsi dan mungkin juga berlaku pada orang lain, contohnya jiran yang tinggal bersebelahan. Jadi hikmah ni untuk nak jaga orang ni lah. Nak menjaga takut jadi kemudaratan kepada orang ni lah. Ataupun jiran lah, kita cerita jiran yang duduk sebelah. Ayo. Walau bagaimanapun, syarak telah mengkhususkan syafa'ah hanya kepada rakan kongsi yang berkongsi barang yang belum diagih. Walaupun cerita kita tadi yang di atas tadi seolah-olah menceritakan tentang menceritakan tentang kemudaratan yang boleh berlaku kepada rakan kongsi. Lepas tu dia cerita juga tadi, banyak contoh-contoh yang diberi juga adalah nak jaga juga kemudaratan yang boleh berlaku kepada jiran. Betul tak? Tetapi untuk dah sedia maklum, syufa'ah dia tak melibatkan hak kejiranan. Sebab hak jiran ni hak yang telah dibahagikan. Ni rumah jiran, ni rumah saya. Itu tidak ada hak syufa'ah. Tapi dia ada, orang panggil hikmah-hikmah syufa'ah ada kat situ. Sepatutnya kita digalakkan untuk beramal seperti mana amalan syufa'ah pada dalam hak kejiranan kita. Maksudnya kalau ada orang nak jual rumah dia berjiran, boleh sebenarnya. Baik, bagus sangat kalau dia offer dulu kepada jiran dia. Sebelum dia nak offer pada orang lain. Offerlah dulu pada jiran. Sebab jiran kadang-kadang dia nak ada kawan-kawan dia, ada saudara mara dia duduk dekat dengan rumah dia. Apa tak? Tetapi seperti yang telah kita bahas dalam bab syufa'ah, syarak hanya khususkan untuk harta-harta yang tidak boleh dibahagikan. Kalau bahagi punah. Hak tu saja yang boleh berlakunya syufa'ah.
Lagi? Maksudnya bagi mereka yang berkongsi satu barangan atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Ayo. Contohnya mereka yang berkongsi sebuah rumah yang mempunyai berbagai kemudahan termasuk laluannya ataupun sebelah tanah, termasuk hak untuk menggunakan air, kawasan ternakan dan sebagainya. Ini jelas dinyatakan oleh hadis tadi yang menyebut bagi harta yang belum diagih. Bagi harta yang tidak boleh diagih. Yang tak boleh diagih ataupun yang belum diagih, yang tu saja boleh berlakunya syafa'ah. Baik. Pihak yang berhak menuntut syafa'ah di sini dinamakan sebagai syafi'. Jadi orang yang berhak nak tuntut syafa'ah itu orang panggil sebagai asy-syafi'. Oleh itu, setelah sebuah rumah atau sebidang tanah diagihkan dan setiap rakan kongsi mendapat bahagian masing-masing, ketika itu sekiranya salah seorang daripada mereka apabila sebuah rumah atau sebidang tanah diagihkan setelah sebuah rumah atau sebidang tanah telah diagihkan. Diagihkan maksudnya telah dibahagikan. Contohnya rumah tadi dah dibahagikan dua dah. Tanah tu dah dibahagikan dah. Memang seka, tapi dah bagi, dah pecah lot. Dah bagi dah. Separuh sini, separuh setengah ekar belah ni, akmu setengah ekar belah ni aku. Dah pecah dah. Maka dan setiap rakan kongsi mendapat bahagian masing-masing. Dah dapat bahagian masing-masing. Kalau dah begitu, kita dia, hak nu dah dapat dah setengah ekar, anda dapat setengah ekar dah. Mana dah pecah dah, tukar nama dah. Okey? Ketika itu sekiranya salah seorang daripada mereka menjual bahagiannya kepada pihak lain. Pihak lain, okey? Iaitu bukan kepada mana-mana bekas rakan kongsinya. Okey? Mereka tidak berhak mengambil alih bahagiannya atas alasan syufa'ah. Tak boleh. Tak boleh dah. Walaupun contohnya kalau dulu kita kongsi tanah seka. Kongsi, tapi lepas pada ada buat pecah lot. Ada buat pecah dah. Pecah gerang dah. Maksudnya anu mau ambil setengah ekar belah nu, aku ambil setengah ekar belah ni, dah pecah dah. Dah ada pembahagian. Ketika tu kalau kawan kita ni nak jual, itu tidak ada hak untuk syafa'ah. Sebab benda tu benda yang dah boleh bagi. Tak? Ayo. Walaupun kemudahan yang ada seperti laluan, saluran air dan sebagainya masih dikongsi bersama. Maknanya walaupun kadang-kadang tanah tu tak kongsi dah pasal dah pecah, tapi laluan jalan masuk masih kongsi lagi. Walaupun begitu tetap tak boleh untuk ada hak syafa'ah dah, sebab benda tu benda yang dah dibahagikan. Ini berdasarkan hadis di atas. Namun setelah ditandakan sepadan dan diagihkan jalan-jalan, maka tiada lagi syafa'ah. Nampak? Kalau dah ada tanda sepadan, dah boleh bagi dah. Rumah pun kita dah buat sepadan, ni rumah belahmu, ni rumah aku. Ketika tu tidak ada lagi hak syafa'ah. Dalam keadaan ini, setiap berkongsi telah mempunyai bahagian masing-masing. Cuma mereka hanya berkongsi kemudahan yang ada. Mereka dinamakan sebagai rakan kongsi campur. Itu bukannya dipanggil syafa'ah. Itu orang panggil rakan kongsi bercampur. Dia tak jadi macam sekali tau. Dia tak jadi macam sekali. Kalau harta yang kongsi tadi memang gini. Kita beli tanah kongsi duit. Lepas tu beli tanah seka. Jadi tanah seka tu hak kita. Tak ada lagi pembahagian. Ini betul-betul rakan kongsi. Tapi kalau macam tanah seka, cuma setengah ekarmu, setengah ekar aku. Yang tu lain. Itu dah dinamakan sebagai apa? Dia dinamakan rakan kongsi yang bercampur. Itu tidak ada syafa'ah. Maksudnya kalau nak jual, dia nak jual setengah ekar, silalah jual. Dan kita tak boleh tuntut. Kita tak boleh nak pergi jumpa orang yang pembeli yang beli dengan kawan kita tu, kita tak boleh nak minta dengan dia hak syafa'ah. Tak ada. Taib lagi. Jika hak ini tidak diberikan kepada rakan kongsi campur, dan tentu hak ini lebih-lebih lagi tidak diberikan kepada jiran yang bersebelahan dan selain mereka. Maksudnya kalau dia tanya, kalau kata bab jiran, tak? Jadi jiran ni, guna jiran ni ada hak syafa'ah? Tak lah. Tara-tara tanah hak seka tadi, hak dah bagi setengah ekar, walaupun mereka berkongsi lagi jalan nak masuk, tu pun tak ada hak syafa'ah. Apatah lagi jiran. Jiran ni memang confirm lah rumah asing-asing terus. Maka tidak ada hak syafa'ah. Cuma macam kita kata tadi lah, adabnya lah, walaupun tak wajib, adabnya. Sebab kita ni
nak jaga maslahah orang lain juga, bukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Offer lah, tanyalah walaupun benda tu bukan wajib. Lagi? Jika hak ini tidak diberikan kepada rakan kongsi campur, sudah tentu hak ini lebih-lebih lagi tak diberikan kepada jiran yang bersebelahan dan saling mereka. Dengan ini hak syafaah akan diberikan kepada rakan kongsi bagi harta yang belum diagih, walaupun ada kemungkinan kesulitan yang cuba dielak oleh syarak. Ini juga berlaku pada bukan rakan kongsi bagi harta yang belum diagih. Betul. Kalau ikut jiran bang, dia kata pasal apa jiran tak ada hak syafaah? Jiran pun akan ada masalah gitu juga. Ya betul. Betul, ni nak bahas bab gini. Bab apa hak kejiranan, kita jiran. Maksudnya kalau jiran kita jual rumah, kita tak boleh nak pergi minta hak syafaah. Bab apa? Kalau jiran ni. Sedangkan ilah tu ada. Hamda, susah saya nak cari jiran saya hak baik. Tapi dia offer dah kita. Saya sebenarnya nak besarkan rumah saya ni. Tapi kenapa jiran ini tidak ada hak syafaah, sedangkan masalah yang dialami oleh jiran sama je seperti masalah yang dialami oleh rakan kongsi. Tapi sebab apa jiran dia tak ada hak syafaah? Ada bahak tu. Kerana hukum ini pada dasarnya bercanggah dengan kaedah asal. Dia kata sebenarnya hak syafaah ni bukan hukum asal. Hak syafaah ni sebenarnya memang satu hukum yang baru buat mari yang bercanggah dengan hukum asal. Asalnya hukum seseorang tu bebas untuk jual kepada siapa saja, dan asal hukum juga seseorang itu tidak boleh dipaksa untuk menjual. Tak boleh, tu asal hukum. Jadi maksudnya syufaah ni benda hukum yang mari yang menyalahi daripada hukum asal, rukhsah sebagai satu kelonggaran sahaja. Aywa. Kaedah asal menetapkan siapa yang boleh memiliki satu harta secara paksa tanpa persetujuan pemiliknya. Aywa. Namun seperti yang anda sedia maklum, dalam kes syafaah rakan kongsi boleh mengambil alih bahagian rakannya secara paksa daripada pihak pembeli. Okey. Lagi? Maksud kaedah asal di sini ialah faktor yang diambil kira oleh syarak pada kebanyakan hukumnya. Ulama menamakannya sebagai illah hukum atau faktor wujudnya sesuatu hukum. Ada kalanya ulama menamakannya sebagai qiyas. Lagi? Salah satu kaedah dalam syariat Islam ialah mana-mana hukum yang didapati bercanggah dengan kaedah asal akan hanya diamalkan berpandukan kepada apa yang dinyatakan oleh nas dan tidak boleh disabitkan pada perkara. Nampak? Jadi sebab ni isu dia agak rumit sikit tuan-tuan. Jadi kenapa hak syufaah tidak boleh diberikan kepada jiran, sedangkan jiran juga mempunyai masalah yang sama seperti rakan kongsi. Jadi jawapan dia adalah bahawasanya kerana asal hukum syufaah ini dia memang dah menyalahi kepada hukum asal. Yang ni benda yang tak boleh tetapi syarak bolehkan. Bolehkan itu di atas kerana suatu darurat lah untuk kemaslahatan tertentu. Jadi dalam kaedah Islam, kalau benda yang hukum yang melanggar kepada hukum asal ni, apa saja hukum yang dia menyalahi daripada hukum asal, maka hukum tu hanya boleh terpakai untuk perkara yang tertentu saja. Tak boleh nak dikaitkan dengan semua jenis perkara. Faham tak? Nabi sebut hanya dalam bab benda yang tak boleh nak bagi je. Jadi maknanya benda hak yang boleh bagi tak masuk. Tuan-tuan, benda yang tak boleh nak bagi tak masuk. Jadi kalau benda kelonggaran yang benda-benda yang bentuk kelonggaran ni, kalau diberi dalam bab tu, memang boleh pakai dalam bab tu je. Tak boleh nak pakai dalam bab lain. Itu maksud dia. Ayuh. Ulama juga ada menyentuh perkara ini dengan menyebut sesuatu hukum yang disabitkan dan bercanggah dengan kaedah qiyas, maka perkara yang lain tidak boleh dikiaskan kepada hukum tersebut. Lagi? Di sini terdapat nas sahih dan secara jelas mengesahkan bahawa hak syafaah diberikan kepada rakan kongsi bagi harta yang belum diagih. Jadi nas sarihnya, hadis yang jelasnya kata syafaah ini hanya pada harta yang tak boleh nak
tak boleh nak bagi. Ayo. Ini bermakna hak ini tidak diberikan kepada rakan kongsi bagi harta yang telah diagih dan juga kepada jiran tetangga. Maksudnya untuk hak jiran tak boleh. Tak boleh. Pasal jiran ni benda yang boleh bagi. Tak? Harta yang dah boleh bagi dah pun tak boleh syafaah. Ayo. Ia juga tidak boleh dikaskan kepada perkara-perkara yang lain. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-jaru ahqqu bi sahabihi. Dah ada pula hadis yang kita baca tadi. Hak tu macam syafaah je. Seorang jiran itu lebih berhak. Apa tadi? Seorang itu Jiran lebih berhak terhadap apa yang dekat dengan rumah. Yang tu hadis tu mana pula? Jiran ini lebih berhak dengan harta yang dekat dengan rumah dia. Apa tu? Itu syafaah tu khabar jiran. Ni ulama dia nak jawab balik Itu yang jiran apa pula tak ada haknya? Jiran lebih berhak dengan harta yang dekat dengan rumah dia. Maknanya kalau kita nak jual rumah kita, wajib kita kena khabar ke jiran. Hadis tu seolah macam khabar gitu. Ni dia jawab. Dia kata apa? Tidak merujuk secara jelas kepada hak syafaah. Hadis ini hanya hadis tu walaupun dia cerita macam-macam syafaah, tapi dia sebenarnya tak merujuk khusus sebagai syafaah. Itu bukan syafaah. Apa makna jiran lebih berhak dengan harta yang dekat dengan rumah dia? Ni makna dia sebenar ni. Apa? Hadis ini hanya memberikan galakan supaya orang Islam melakukan perkara yang baik untuk jiran. Sentiasa memberi keutamaan kepada jiran ketika hadis tu sebenarnya nak khabar gitu. Kita ni sebelum nak buat baik ke orang lain, buat baik ke jiran dulu. Jangan buat kenduri jiran tak panggil. Itu satu aib. Buat kenduri orang lain mari. Jiran sebelah rumah, awak pergi mana ni? Tak tahu. Awak pergi mana? Pergi kenduri lah. Pergi kenduri lah, kena dapat jemputan kenduri kahwin. Mana? Alamat sekian. Tu jiran saya tu. Jiran dia sendiri tak jemput. Jangan tuan-tuan sampai kita pergi jemput orang lain dulu, sampai jiran sendiri tak tahu. Itu bukan satu adab yang baik. Ini saranan hadis yang sebut tadi tak? Seolah-olah harta jiran lebih berhak hatta kepada harta kita. Seolahnya menunjukkan jangan sampai kita dahulukan orang lain ke atas jiran kita. Ayo. Di samping itu, perkataan jiran memberi pengertian yang luas dari segi bahasa. Perkataan ini merangkumi rakan kongsi dan sebagainya. Oleh itu, perkataan jiran dalam hadis ini lebih tepat diterjemahkan sebagai rakan kongsi. Abu Rafi' radhiyallahu anhu menyebut hadis ini ketika meminta rakan kongsinya membeli dua buah biliknya yang berada di dalam rumah tersebut. Apa yang pasti rumah tersebut belum dibahagikan ketika itu. Ada pula hadis yang satu lagi yang kata jiran yang Abu Rafi' tadi. Jadi jiran kat sini dia kata dia bawa makna yang luas. Jiran boleh bawa kepada makna jiran, dan jiran juga boleh bawa kepada makna rakan kongsi. Maknanya hadis yang Abu Rafi' jual ke Sa'ad bin Abi Waqqas tu, itu dia kata hadis tu bab syafaah. Dah macam-macam jiran pula tu. Maksudnya itu menunjukkan kita ambil terjemahan makna jiran itu adalah dengan makna rakan kongsi. Bukan senang tuan-tuan. Ulama nak keluar hukum ni kena bahas dari segi bahasa tu. Hadis ni keluar perkataan jiran. Dah kalau jiran bolehlah hak syafaah untuk jiran. Tak. Sebab jiran ini mempunyai makna yang banyak. Jiran ini dari segi bahasa Arab, jiran ni orang yang sebelah kita pun jiran. Jar ni orang sebelah. Jar juga orang yang akan kongsi kita, orang yang bersama dengan kita, itu pun boleh disebut sebagai jiran juga. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa? Tajuk apa? Pertindihan hak syafaah. InsyaAllah kita akan sambung tuan-tuan di kuliah yang akan datang berkait dengan pertindihan hak syafaah. Pertindihan ni maksudnya tadi kita cerita dua hala saja. Maksudnya ada dua saja rakan kongsi. Sebenarnya rakan kongsi ni boleh ada tiga, boleh ada empat, boleh ada lima. Dan dia pemilikan dia orang tu, hak dia orang tu berbeza-beza. Ada yang 10%, ada yang 30% daripada hak tu. Jadi ni orang panggil
pertindihan. Ya, jadi macam mana hukum kalau sekiranya rakan kongsi itu lebih daripada seorang? Macam mana hukum kalau sekiranya salah seorang daripada mereka itu nak jual hak dia? Macam mana rakan kongsi lain ni? Adakah kena pecah, kena hak syafaah mereka itu mengikut pada bahagian saham-saham mereka, ataupun hak syafaah itu akan dibahagi secara sama rata? Itu yang kita akan bincang insya-Allah di kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama semua. Sama-sama semua insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi